Baik, murid-murid, pada hari ini, pagi ini, ada tak sesiapa yang makan nasi lemak sebagai sarapan dia? Okey, kalau ada antara kamu yang makan nasi lemak ataupun pernah makan nasi lemak, itu ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan reka bentuk pembungkusan produk. Jadi kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, kita tak akan makan beramai-ramai, tapi kita akan belajar tentang reka bentuk pembungkusan. Teruskan bersama dengan cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam sesi PDPR. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, cikgu harap semua dalam keadaan yang bersedia, sihat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walau di mana saja anda berada. Okey. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini, diharap agar murid dapat membuat hubung kait tiga pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan yang semakin berubah dari hari ke hari. Okey, kalau kamu perasan, kita akan cuba selami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pembungkusan. Banyak jenis pembungkusan kan kalau kamu perasan kan. Okey, sebelum kita memulakan kelas, okey, kamu boleh gunakan buku teks sebagai rujukan. Buku teks ni orang kata yang paling mudah lah untuk kamu rujuk, okey, yang ada pada kamu sekarang. Muka surat 54 hingga 57. Empat muka surat ni akan menjadi rujukan kamu untuk topik pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pembungkusan. Pembungkusan ialah sesuatu bekas atau alat yang digunakan untuk melindungi dan memelihara sesuatu barang semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan. Jadi senang kata, pembungkusan ni kita gunakan dia untuk melindungi lah ataupun menjaga apa barang. Boleh jadi bukan makanan ataupun barang tu adalah makanan sendiri daripada rosak. Itu sajalah pembungkusan. Kadang-kadang dia dipamer, kadang dia dijual, kadang digunakan untuk kita simpan barang dan sebagainya. Okey, kalau muka surat 54 dan 55, kamu tengok dalam buku teks, okey, tajuk reka bentuk pembungkusan. Dalam ni ada satu situasi yang tunjukkan kepada kita. Okey, cuba kita baca. Runai dan ibunya pergi membeli sarapan di Medan Selera. Runai teruja melihat pelbagai jenis makanan yang dibungkus dengan cantik dan menarik. Selamat datang, adik. Nasi lemak ini bukan sahaja ada di dalam bekas ini, tetapi ada pelbagai jenis pembungkusan yang lain. Wah, banyaknya makanan di sini. Itu kata ibu. Okey, kalau kamu perhati dekat meja ni, ada beberapa juadah yang disediakan oleh pakcik dan makcik ni. Dia menjual juadah ni. Okey, ada kari pap kat ujung tu, ada sandwich dan yang ni kuih apa pulut kot, saya tak pasti lah. Ataupun ni nasi lemak. Ni pembungkusan satu jenis yang pertama lah. Ada nasi lemak yang bungkus macam ni kan. Dan pakcik ni juga ada satu jenis pembungkusan nasi lemak yang agak menarik dekat sini. Sebab itulah Runai kata apa tu? Ibu, saya hendak nasi lemak di dalam bekas itu. Sebab Runai dah tertarik dengan pembungkusan nasi lemak yang dibuat oleh pakcik dan makcik ni. Jadi pakcik dan makcik ni berjaya lah. Dengan cara dia menyediakan satu pembungkusan yang menarik, orang tu rasa tertarik nak membeli nasi lemak yang disediakan dia. Okey, jadi boleh tak murid-murid fikirkan mengapa kita perlu mempelbagaikan bentuk pembungkusan? Dekat atas ni diwujudkan persoalan itu. Kenapa kamu rasa kena ada pelbagai jenis pembungkusan? Tak bolehkah kita gunakan satu pembungkusan yang sama saja daripada kamu kecil sampai kamu besar? Jadi jawapan dia adalah disebabkan kita adalah manusia. Manusia ni mempunyai minat dan tarikan yang berbeza-beza. Ada orang minat nasi lemak bentuk segitiga, ada orang minat nasi lemak dalam satu pembungkusan yang bentuk segi empat. Bergantung kepada minat ataupun cita rasa masing-masing. Jadi untuk mengekalkan orang kata apa dalam perniagaan kan, kalau dia nak pastikan perniagaan dia laris kan, dia mempelbagaikan jenis pembungkusan supaya pelbagai jenis orang daripada pelbagai cita rasa dan minat latar belakang tu dapat membeli hasil produk dia. Jadi itu adalah salah satu orang kata kalau dari segi perniagaan keusahawanan dia dapat menjana keuntungan lah. Yang dari segi yang lain kita taklah rasa bosan dengan design yang sama ataupun pembungkusan yang sama. Takkan daripada kecil kamu nak guna pembungkusan bentuk segitiga selama-lamanya kan. Tapi ada orang yang suka macam tu,
okey, dia suka. Dan sebab itulah akan sentiasa ada orang yang akan kekalkan cara pembungkusan nasi lemak daripada dulu hingga sekarang. Okey, jom kita tengok muka surat seterusnya 56. Okey, kenali pembungkusan. Okey, pembungkusan produk ni sebenarnya dapat dibahagikan kepada dua kumpulan lah, iaitu yang pertama produk makanan dan yang kedua adalah produk bukan makanan. Okey, produk makanan seperti contoh yang telah diberikan tadi ialah nasi lemak, boleh jadi donat, sandwich dan sebagainya lah. Manakala produk bukan makanan, contoh yang dibagi kat situ adalah pensel warna. Okey, jom kita baca. Produk makanan dan bukan makanan dibungkus dengan pelbagai bentuk. Mari kita lihat perbezaan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Nampak ni produk makanan, contoh yang saya bagi tadi. Yang bukan makanan, yang ni. Okey, kawan-kawan. Reka bentuk pembungkusan diubah untuk menjadikan pembungkusan lebih cantik dan menarik perhatian pengguna untuk membeli. Inilah yang saya maksudkan sebentar tadi. Kita ni kita adalah pengguna. Jadi saya punya warna ataupun saya punya bentuk tak sama dengan bentuk yang saya suka, tak sama dengan bentuk yang kamu suka. Macam tu maksud saya. Jadi sebab itulah kita perlu ada kepelbagaian dari segi reka bentuk pembungkusan. Okey, dekat sini ada info bahasa dekat bawah tu. Bukan, tahukah kamu pembungkusan tradisional lazimnya melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun kelapa dan daun pisang. Macam nasi lemak tadi lah. Kalau macam zaman dulu kan, ni nasi lemak yang ada sekarang ni, dia ada satu lapisan lagi ni yang bukan daun pisang ni, yang macam kertas ni kan. Kalau zaman dulu dia memang sepenuhnya menggunakan daun pisang. Okey. Dan apabila zaman semakin berubah, ni sebelah ni adalah contoh nasi lemak yang dibungkus dengan satu bungkusan yang agak kita sebut sebagai, saya rasa moden lah pada zaman sekarang kan. Ada juga yang menggunakan bekas macam ni bekas polystyrene macam ni. Dan dekat atas ni pun salah satu contoh pembungkusan nasi lemak pada masa kini. Okey. Okey, kalau kamu boleh lihat kat sini. Ni yang saya beritahu tadi. Nasi lemak macam mana yang kamu beli sebenarnya tadi? Yang kamu makan tu. Okey, revolusi. Saya buat ni saja untuk membuka mata kita bersama-sama, iaitu perubahan pembungkusan nasi lemak daripada zaman dulu hingga ke sekarang. Mungkin ada yang tak ada dalam ni. Okey, yang pertama, ni bukan zaman dulu sebenarnya, tapi ini sampai sekarang pun masih ada. Tapi ada yang menggunakan pembungkusan macam ni, yang menggunakan plastik. Saya rasa masa saya dekat Sarawak dulu banyak menggunakan pembungkusan seperti ini. Okey, mungkin orang Sarawak suka kot style macam ni kan. Macam kita boleh tengok dalam dia, sambal dia banyak mana kan. Okey, yang kedua, yang ni yang biasanya kita nampak dekat mana-mana kan, dia ada menggunakan daun pisang. Selain daripada pembungkusan ni, mungkin ada sebab lain dia kita menggunakan daun pisang, mungkin nak dapatkan bau ataupun aroma daripada daun pisang tu kan. Okey, ada sebab-sebab dia kan. Ada juga pembungkusan yang menggunakan ni. Sepatutnya ni kita gunakan untuk minum air kan, cawan kan. Tapi ada orang menggunakan yang ini sebagai cawan plastik ni digunakan untuk membungkus sebagai pembungkusan nasi lemak. Jadi mungkin agak kreatif lah, tapi terpulang kepada kamu. Kamu rasa macam mana? Kreatif ataupun rasa macam tak sesuai kan? Tapi ada nasi lemak macam ni. Yang seterusnya macam contoh dalam buku teks tadi, ni yang moden, dia menggunakan bekas macam ni dan boleh dibuka seperti ni. Nampak memang design dia tu menarik ya kan. Bila tengok macam ni kan, rasa cantik kan, senang nak buka kan. Okey, dan yang ni pun biasa kita tengok, iaitu menggunakan polystyrene. Tapi yang ini ada kaitan, kalau nak cakap kebaikan dan keburukan dia adalah dia menggunakan polystyrene yang dikatakan bahaya untuk kesihatan lah. Ada yang guna plastik yang bentuk macam ni juga, bentuk polystyrene yang tapi diperbuat daripada plastik. Okey, dan yang mungkin yang terbaru lah, nasi lemak punya pembungkusan dia macam ni lah. Masa hadapan saya tak tahu lagi macam mana. Kalau kamu pernah beli nasi lemak dekat McDonald pun, dia menggunakan kotak, lebih design dia lebih kurang macam ni lah, tapi kotak dia segi 4. Nasi lemak ayam. Okey, jadi mana satu nasi lemak yang kamu makan ni? Yang biasa kamu makan?
Mana satu nasi lemak yang kamu rasa menarik untuk kamu beli. Ni ada saya sediakan pelbagai jenis nasi lemak yang pembungkusan nasi lemak yang mempunyai pelbagai bentuk. Yang mana satu menjadi pilihan hati kamu. Yang pastinya mungkin akan sama dan mungkin tidak akan sama dengan kawan-kawan kamu. Ada yang suka dalam plastik macam ni, ada yang suka cara lama macam ni kan, guna daun pisang. Ada yang suka yang moden macam ni. Mungkin ada juga yang suka nasi lemak di dalam cawan plastik. Jadi itulah saya bagi tahu tadi, kita mempunyai cita rasa yang berbeza. Jadi pembungkusan pun mestilah dibuat dengan mempunyai perbezaan. Okey, ini adalah contoh-contoh lain pembungkusan produk makanan. Okey, ni menggunakan ni lah cawan, sudu cardboard saya rasa semua ni. Pakai buang ni. Okey. Kalau makanan-makanan yang lain, okey, dia ada macam satu ziplock tu. Kita koyak kan, kita boleh ziplock dia supaya dia tak masuk angin. Ni salah satu kebijaksanaan di segi pembungkusan yang dihasilkan oleh pengilang lah. Dia nak pastikan makanan kita belilah sebab kita dapat makan dan dapat simpan, tak payah pindah ke dalam bekas lain. Dapat menggunakan dia punya pembungkusan dia saja, kita dapat pastikan makanan dalam keadaan baik, tak masuk angin dan sebagainya. Okey, ni contoh menggunakan plastik. Yang ni pun banyak, saya tak pasti dekat mana, tapi banyak kita nampak kedai-kedai, restoran-restoran kan, kalau kita pergi bungkus makanan kan. Ni pembungkusan yang menarik lah. Dalam flight pun macam ni lebih kurang, tapi dia menggunakan satu pinggan yang saya tak pasti pinggan aluminium kot, tapi pinggan tu dia boleh dipanaskan lah. Boleh dipanaskan, makanan pun dia akan turut sama panas. Dan yang terakhir contoh ni bekas madu. Dia nak semua ni hanya untuk menarik minat pengguna untuk membeli hasil produk. Okey, seterusnya cikgu sediakan contoh-contoh pembungkusan produk yang bukan makanan pula. Kalau bukan makanan, ni adalah pembungkusan pensel warna. Okey. Seterusnya ni untuk bow tie. Okey, mungkin dia nak bagi hadiah kan. Ni contoh dia punya pembungkusan dia. Okey, seterusnya tisu. Untuk simpan tisu, kotak untuk simpan tisu. Agak menarik ya. Kemudian ni sama juga untuk simpan pensel. Ini adalah beberapa contoh pembungkusan produk yang bukan makanan. Okey, untuk yang terakhir, kita akan melihat tentang ciri-ciri pembungkusan produk. Okey, saya go through sedikit. Yang pertama ialah mestilah mesra alam. Okey, pembungkus biasanya diperbuat daripada bahan mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau dalam bahasa Inggeris, we call it biodegradable, ataupun kalau dalam bahasa Melayu, bahan yang terbiodegradasi. Di mana bahan yang digunakan tu biasanya yang dapat terurai apabila kita buang tu, dapat terurai dengan hidupan lain lah. Dia dapat reput. Inilah dikatakan mesra alam. Dia tidak membawa keburukan kepada alam sekitar kita. Jadi salah satu ciri yang pertama ialah mesra alam. Pembungkusan produk mestilah mesra alam. Okey. Yang kedua, mudah disimpan. Okey. Reka bentuk yang ringkas memudahkan penyimpanan. Contoh yang dia bagi adalah sabun basuh baju. Dia letak dalam satu kotak yang berbentuk kuboid. Jadi mudah untuk disusun, disimpan. Terutamanya yang pertama, apabila dikeluarkan oleh pengilang, disimpan di dalam kotak yang besar, dapat disusun dengan lebih baik. Dan kalau pengguna membeli pun, dia dapat simpan dengan dalam satu ruang yang sempit pun dia dapat simpan, sebab dalam bentuk dia macam tu kan. Okey, seterusnya ciri yang seterusnya perlu ada maklumat pelabelan, iaitu pembungkus perlu mengandungi maklumat yang lengkap tentang produk. Okey, ada orang apabila nak membeli kan, dia akan melihat yang pertama adalah mestilah nama produk tersebut. Okey, nama apa yang kita akan kita nak beli tu kan. Kalau tengok nama dia menarik, dia akan menariklah untuk beli kan. Dan disertakan dengan maklumat nutrisi ataupun
maklumat tentang produk tersebut lah. Biasanya dia kalau makanan dia akan bagi tahu dalam tu mengandungi berapa banyak gula, mungkin mengandungi gluten yang tak sesuai dimakan oleh sesetengah orang. Jadi dia nak beli pun dia tahu benda ni selamat ke tak selamat untuk dimakan. Okey, yang seterusnya, ciri yang seterusnya ialah mesra pengguna. Reka bentuk pembungkusan memudahkan pengguna untuk mengendalikannya. Contoh tisu basah yang digunakan ni mudah untuk dibawa ke mana-mana dan mudah untuk diambil dan dikendalikan. Dan yang terakhir, untuk mengekalkan kualiti, reka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah kepada udara dan rosak. Contoh yang diberikan adalah filament 3 dimensi. Okey, filament ni adalah kita gunakan dalam tajuk pen 3D, pen 3D. Jadi kita tak gunakan pen 3D pada hari ini. Kita tak belajar topik itu sebab topik itu memerlukan kamu ada pen 3D. Jadi mungkin kamu nanti cikgu akan minta kerjasama daripada kamu. Sekiranya kita tak tahu sampai bila kan kelas cara PDPR. Jadi mungkin kamu terpaksa beli sendiri. Tak boleh berkongsi pen 3D itu. Okay, jadi baru kita boleh teruskan dengan projek. Okay, itu saja untuk hari ini. Okey, tugasan kamu akan lengkapkan lembaran kerja ciri-ciri pembungkusan produk di live worksheet dengan jawapan yang betul. Saya akan sediakan link live worksheet. Nanti kamu boleh klik pada link tu, lepas tu kamu akan jawab, pada kamu generate kamu punya markah dan hantar secara personal kepada saya. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Minta maaf saya terpanjang sedikit pada hari ini. Okey, jika ada apa-apa soalan kamu boleh tanyakan kepada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.